Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera, Sahajahau dan juga Vanakkam kepada seluruh mahasiswa Universiti Putra Malaysia. Bersama hari ini saya terpaksa seorang saja sebab kawan saya busy dan juga ada kekangan masing-masing. Tapi jangan risau, saya akan membawa satu topik yang sangat hangat, iaitu adalah perang media sahih atau palsu. Dan dengan saya juga cuba menampilkan dua jejaka hebat daripada mahasiswa Universiti Putra Malaysia. So tanpa melengahkan masa, saya ingat tanpa kita membazirkan masa lagi, kita perkenalkan kita punya panel pada Sembang Siswa Madani pada kali ini. Silakan. Mulakan kita, insyaAllah kita jumpa Ziad dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Izhadul Izul, terima kasih, kerana jemput saya ke podcast pada hari ini. Okey, baik, nama Ziad, pelajar pasca Siswazah, mengambil jurusan Dr. Falsafah dalam bidang psikologi sosial, juga merangkap Majlis Perwakilan Pelajar sebagai Sekretariat Akademik dan Penyelidikan. Sekarang dah submit tesis, tunggu Viva, so doakan Viva saya kepada penonton semua. Terima kasih. Amin. Ni on the way doktor ke dah doktor? Amin, dah? insyaAllah belum. Belum lagi. Tunggu Viva, nervous ni. On the way doktor, MPP. Ya Mungkin Allah, tambah rezeki, sikit lah, rezeki. kita tambah sikit. Fellow jugalah. Ya, tu jangan. Janganlah. Kita humble sangat, jangan humble sangat. Apa? InsyaAllah. Okey, seterusnya kita nak jemput saudara Jacob. Silakan. Okay. Hai, salam sejahtera semua. Terima kasih juga kepada saudara Izul. Atas jemputan untuk menyertai podcast pada hari ini. Nama diberi Jacob Petrus, not Biscuit. You can call me JC. Dia ada tagline, dia ada. Dia macam sikit lagi macam cicak lah. Go. Bukan. Saya merupakan pelajar Bachelor Sains Pertanian, Fakulti Pertanian. Merupakan mantan bagi NYDP Permasa Putra Sabahan. Sabahan. Sabah bakal. Pada sesi lepas. Dan actually saya juga merupakan alumni daripada UPMKB dalam diploma pertanian. Diploma pertanian yang mana waktu tu kita tambah sikit lah. Padahal Ziad pun ada 3 jawatan, 3 benda dia letak kan. So saya pun letak lah juga. So saya Bukan merupakan letak, amanah. Amanah. Saya letakkan saya letakkan pula. Saya merupakan mantan Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Kolej Sri Rajang. Okay, thank you. Seorang daripada seorang bakal menjadi doktor. Seorang lagi yang kita terbangkan daripada Sabah. Wow. So saya harap topik kali ni memang sangat hangat lah. So kita bawa dua panel yang sangat jauh. Berapa dulu dah? Sabar, kita boleh mula lagi. Okey, baik. Kita tak masuk introduction lagi. So sebenarnya tajuk kita pada hari ini adalah perang media sahih dan juga sahih atau palsu. So saya rasa dalam keadaan dunia sekarang memang kita dah selalu dah dinormaliskan dengan scam dan sebagainya. Ada yang menipu fakta, ada yang sampaikan benda yang tak betul. Kadang untuk personal interest ataupun kumpulan interest. So tanpa kita nak tanyalah kita punya panel bakal doktor kita. Ya. So kalau kita tengok kan dekat media sosial sekarang ni kan, banyak sangat kata platform yang kita rasa mudah untuk kita cari, jumpa, dan masakan orang budak pun kalau guna jari pun dah boleh jumpa dah. Tapi bagaimana kita nak tahu sumber tu ataupun media masa tu boleh jadi rujukan yang sangat sahih. So saya rasa memang sangat dekat dengan doktor lah, bakal doktor, sebab banyak tesis. Betul. Mestilah Viva, sebelum Viva mesti tesis beribu-ribu. Tengok dulu Viva lagi. InsyaAllah. So silakan cuba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memang isu tu hangat. Sahih ke tak sahih. Sebabnya kita sekarang ni memang budaya lah, cakap yang budaya digital. So apa semua di hujung jari. Betul tak? Betul. Dia ceritanya scan guna ni ChatGPT. Betul? Betul. So budaya tu bahaya kita dah ChatGPT. tak boleh nak elak. Tetapi lah untuk pendapat saya lah, boleh ke tak boleh untuk kita jadikan social media ni sebagai tempat rujukan sahih atau sahih dan tepat. Betul. Pendapat saya boleh. Boleh. Kenapa tu? Kenapa Sabar. boleh? Boleh sebagai salah satu alternatif. Namun
tidak sesuai diambil sebagai rujukan yang pertama. Maksud dia macam mana? Okey, katalah banjir. Banjir. You nak dapat maklumat paling awal dekat mana? Saya rasa Dia mesti ternampak dekat Facebook, betul? Twitter banyak X. Okay, kita dapatkan maklumat dulu. So bila kita nak tahu sahih ke tidak, kita akan tengok sumber. Di sinilah orang cakap, mungkin soalan seterusnya nanti kita kena tengok sumber tu, kena ada ilmu bagaimana kita nak identify sumber itu sahih ke tidak. Sahihnya bukan letak di social media sebenarnya. Duduk di sumber itu. Okey. Kalau kita dapatkan maklumat tepat dan sahih di sumber melalui platform social media, boleh. Okey. Tapi kena ada sikitlah ilmu untuk kita identify. Maksudnya kalau saya cakap mungkin bakal doktor kita terlalu akademik, terlalu ilmiah. Tapi saya simpulkan sebagai orang pelajar biasa, pelajar mahir. So mungkinlah kita nak cakap apa-apa, cakaplah di media sosial, tapi kena bersandarkan dengan fakta. Betul yang mempunyai rujukan. Alamak, salah pula. Fakta tu betul, tapi fakta dirujuk pada sumber yang tak sahih. Dia tak nama fakta. Ada orang cakap okey fakta, kita tengok dia kod ini blog mana ni? Memang tidak disahkan oleh kerajaan pun. Even kita tengok dalam universiti pun memang ni bukan jurnal yang popular, yang memang kredibel lah. Kita tahu jurnal ni memang sahih. Tak, dia main kod je. Siapa? GC cakap. Kan? Mana boleh kan? Dah copyright tu. Dah copyright. So sorry ambil copyright. So itulah pendapat saya. Boleh tapi dengan ilmu untuk kita kod. So maksudnya key point je lah ilmu je lah. So kalau apa-apa kita buat ilmu. Sebab ada kajian tau yang dilakukan oleh Muhammad Hamizi. Okay. Dia cakap, dia buat kajian, dia tengok dalam penggunaan media sosial ni, boleh ke kita ada ke satu adakah orang berhibur saja? Tak, rupanya ada yang mengambil informasi. Okey, berkenaan dengan bencana, masyarakat dan tempat pelbagai menimba ilmu, even urusan kerja. Ada. Betul. Cumanya kita kena ingat teknik dan ilmu tu kena betul. Okey, kena kod lah, kena letak sumber mana diambil supaya dia sahih dan tepat. Saya setuju dengan bakal doktor kita ni kan. Kalau kita nak turn the tide sebenarnya bukan sekadar hiburan saja pada masa ni. Kalau kadang saya pun dapat benda macam contohlah sebagai sumber informasi, macam ada geran. Contoh hari tu Tunas Usahawan Belia ada di pasar atau disiarkan dalam TikTok. Di situ baru saya tahu ada geran yang diberikan oleh SME Corp dan sebagainya. Dan juga mungkinlah daripada site JC. JC kena ada yang tu. Takut tak ada jawab JC saya. Takut kita panggil JC tak dengar. So kita kena boleh. So contohlah kalau macam daripada pengalaman JC sebagai orang kata mahasiswa daripada Sabah, daripada Bintulu ke Universiti Bintulu ke Serdang. Ada tak contoh-contoh orang media yang JC kata dia memberi kesan yang sangat buruk kepada, senang cerita, kepada komuniti lah. Komuniti. Okay. First thing first, kita sebelum kita pergi jauh, kita kena faham apa konteks media tu dahulu. So macam tadi saudara Ziad di sebelah kita. Okay, dia kata konteks media ni satu bentuk penyebaran maklumat. Okey, penyebaran maklumat. Tapi sekarang ni konteks yang kita bawakan pada hari ini adalah konteks perang media. Okey, konteks perang media, sebelum kita pergi jauh kan, nanti kita takut melalut apa semua. Okey, konteks perang media yang terjadilah. Kita cuba, ini saya buka worldwide dulu ya, worldwide. Okey. Boleh silakan. Konteks perang media yang macam soalan Izul. Izul bagi dengan saya. Okey. Perang media ni kita boleh tengok daripada segi mungkin influencer TikTok sekarang. Okey, si A tak benci dengan influencer B. Influencer B benci dengan influencer A. Jadi dekat situ dah ada provocation di antara dorang. Maksudnya, saya buat video bla 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 bla, saya cakap saya memburukkan orang tu. Asal ada key lah. Ada key. Sebenarnya itu mekanisme yang terjadi dalam perang media sebenarnya. You use a media as your platform untuk memburukkan orang supaya you dinampak baik. Supaya you dinampak baik. Sebenarnya benda ni sudah lama terjadi, cuma kita aja yang lalai. Okey, saya petik, kita ambil balik kita sejarah SPM. Okey, sejarah SPM mungkin waktu tingkatan 4, waktu tingkatan 5. Okey, which is kependudukan. Okey, kependudukan komunis di tanah Melayu. Okey. Apa diorang guna?
Apa? Propaganda. Propaganda apa yang diorang Alhamdulillah. pakai? Okey, masih lepas. SPMA ke tak? Alhamdulillah. Kita tak nak riak tapi alhamdulillah. Merendah diri. Betul. Jadi sebenarnya konteks perang media ni sudah lama terjadi. Jadi sekarang ni dalam kita punya kehidupan, orang bilang boleh faham kan? Boleh bang kalau kau. Boleh bang. Orang bilang bila kita sekarang dalam dunia moden, kita nampak konteks penggunaan, contohlah social media, TikTok, itu sudah nampak orang bilang ada satu konsep perang media di situ. Terutama sekali selain daripada influencer, kita tengok daripada produk. Okey, contohlah Ziad, okey, dia jual produk yang sekarang ni famous. Salted egg bukan. Salted tu. Salmon skin. Salmon skin. Datuk Vida. Bukan. Datuk. Dulu Datuk. Datuk. Okey. Vida tak apa, umum lagi. Jadi contohlah Ziad pun menjual salted egg. Saya pun menjual salted egg. Tiba-tiba ada satu rumus atau nak pun satu perkara yang dibangkitkan oleh netizen di luar Halal ke tidak apa halal ke tidak. Habis tu ni macam dekat ya ni. Dekat sangat kan. Boleh ke tidak makan, ada itu ke, ada ini ke. Habis tu orang yang mengeluarkan produk tu dia akan overclaim. Bila overclaim, dekat situ dah ada dia buka ruang. Buka ruang untuk engkau fight. Itu namanya perang media. Tapi kalau dalam konteks mahasiswa, sekarang ni kita bawa saya kecilkan skop, kita bawa dalam konteks mahasiswa, rasionalnya dekat sini, apa yang kita boleh nampak pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam ambang Pilihan raya. Ya betul. Dekat ni. Pilihan raya. Dan dekat ni berapa hari lagi? Okey. Tak tahu bila video ni keluar kan. Kita tak boleh tahu lah apa hari je. Surprise. Jadi sebenarnya dalam konteks perang media dalam mahasiswa yang terutama sekali, first kita ada beberapa platform yang sentiasa digunakan. Yang paling utamalah dulu Facebook, okey. Kau buat Facebook account, habis tu kau anonymouskan siapa dia punya username. Username anonymous apa semua. Itu dah biasa. Sebab ada kepentingan peribadi di situ. Apabila engkau membuat satu agenda propaganda, sebab dekat situ kau nampak, okay, this is my point untuk memburukkan orang tu by using this media. Padahal Facebook is a good platform to promote yourself to, orang kata macam kalau saya guna Facebook sebagai diary lah. Diary GC. Okay, jadi kan sebenarnya platform media sosial sekarang banyak diguna pakai lah. Okay, kita berbalik kepada topik kita tadi kan. Okay, sorry lah kalau saya banyak cakap. Kami boleh terbang baik kok. Boleh terbang lah. Boleh bakal kau. Asyik. Cakap sekali. Teruskan bakal. Okay, jadi mana sudah tadi Facebook. Habis itu kita ada WhatsApp. Betul. Okay, kita ada WhatsApp. Tapi WhatsApp ni sekarang kita ada satu istilah siapa yang menggunakan WhatsApp ni dalam perang media, which is keyboard warrior. Wow. So keyboard warrior ni pun sebenarnya sebagai salah seorang penggerak perang media. Engkau menyebarkan fitnah, engkau menyebarkan satu fahaman yang bertentangan dengan kau. Untuk apa? Untuk menarik perhatian, untuk mendapatkan kepercayaan kepada orang lain. Jadi itu sebenarnya sudah kita boleh klarifikasikan sebagai konteks perang media. Bukan sekadar kepada video, gambar, tapi mungkin daripada segi penulisan, komen-komen. Itu sebenarnya one of the perang media. Betul. Sebab kau akan dikategorikan. Contohlah aku cite pasal kau, and then aku fight pasal kau dekat social media. Aku bilang aku mungkin cite Izul Handsome. Betul. Orang kata otak. Mungkin ramai fans cakap betul. Tapi ada seorang haters cakap tak. Jadi itu fans tu sebenarnya, fans berat ni lah sebenarnya army. Perang media. Fans dan followers lah. Followers lah. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Kita ni sebenarnya tanpa kita sedari dah jadi one of the, orang kata, netizen yang hipokrit. Ya, kadang-kadang kita jujur nak komen, tapi bila kita terjoin the army, dia terlibat dalam perang tersebut. Kita nak komen dia jadi macam tu. So budaya tu orang tengok makin banyak komen lah. Ini kita pun kena ambil tahu. Betul. Kita nak ambil tahu kan. Komen lah sikit kan. Yes. Ui kau ni. Dia kena ada lagi satu. Okay. Okay, kita masih dalam konteks PMPP. Betul. Perang media dalam sekarang ni mahasiswa. Bagi anda lah saya nak tanya. Memandangkan kita punya moderator je yang tanya. Aku lagi lah nak tanya. Alamak. Boleh.
Okey, bagi pandangan saudara Ziad lah, bagi orang yang kata berpengalaman, bakal doktor. Amin. InsyaAllah, amin. Okey, mungkin pernah dengar satu channel daripada media sosial, Confession. Wow. Confession. Wow. So for your opinion, so from your opinion, did you believe? Believe. Dengan izin. Tak perlu. Adakah Confession tu adalah satu mekanisme atau satu platform yang sahih atau palsu? What is kind of your opinion? Okay. Ini tak ada salah sebab ini Straight to the point lah. Straight to the point Sebenarnya kita nak simpan tu reserve lah tapi kalau saudara dah keluarkan, silakan. Kita keluarkan. Nama pun Confession. So dia memang tak sahih lah. Okay. Kesahihan tu dia memang kena ada rujukan, sumber, okay? Kena ada satu benda yang memang boleh kita clarify dengan izin benda tu. So dia sekadar tempat untuk mendapat informasi. Kesahihan kena ada filter lah. Filter. Okay. Bagi itu pendapat saya. Saya setuju dengan pendapat Ziad sebab the Confession, okay? Sedangkan Telegram tu pun diguna pakai, okay? Kalau ikut terms lah dia. Telegram tu sebenarnya once of dark web. Tiba. Tapi bertukar jadi dark web kan, tapi jangan salah, jangan tiba-tiba ni bawa fahaman palsu ni. Kena terangkan takut ada member card. Ada member card. Sekadar pendapat peribadi. Okay, bagi saya kenapa? Sebab all people can access. Okay, all people can access. All people can comment. Even you do a channel dekat situ untuk bash seseorang. Yes, kita ada contoh lah. Saya menggunakan platform benda tu, channel dalam Telegram tu untuk menghujat Ziad. Contohlah saya hujat dia. Okey, Ziad ni membawa penunggang agama. Contoh. Contoh. Saya tahu kau hari ni. Tapi who are you? Siapa kredibiliti engkau nak cakap benda tu dalam platform yang kau sendiri open? Who are you? Tiba who are you? Gaya sekali. Who are you? Kan. Jadi sebelum berkata-kata tu kita kena cakap lah. Tak kisahlah dekat mana-mana platform media sosial please use your brain, use your knowledge. That's why kita kadang dorang ni bukan tak ada knowledge, tak ada brain tu. Kerana terutama di universiti betul. Mesti emosi. Yes. Orang panggil emotional intelligence. So kecerdasan emosi tu sejauh mana? Kadang-kadang kita juga dipengaruhi oleh pandangan peribadi kita. Kadang-kadang kita teremo walaupun kita tahu aku di universiti, tapi tiba-tiba out of nowhere geram pula nampak. Semua orang pernah lalui. So kecerdasan emosi tu bagaimana kita nak atasi. So tu mungkin boleh kawan-kawan penting. Kawan-kawan penting. Okay. Jadi saya rasa perang media ni kita kena filter lah. Okay, kita kena ada mekanisme, indikator yang kita guna pakai. Tak perlu berperang lah. Tak perlu berperang lah. Kita berdamai. Orang kata sihat, biarlah sihat. Kau guna media, social media untuk sihat. Kenapa betul. kau nak buat benda yang bukan-bukan, nak sebar fitnah? Betul. Apa manfaatnya kan? Betul. Kalau kita sembang pasal UPM Convention ni mau kepada kita nak meluahkan hati dan perasaan, ketidakpuasan. Ya betul, ketidakpuasan. Diharap supaya convention itu diambil tindakan. Betul. Itu sebenarnya. Tak terbela, nasihat tak terbela kan. Okay, tapi itulah yang boleh cakap jawab pasal benda tu kan. Okay. Bagi saya ini pendapat sampingan ya. Sampingan Kita sampingan. Kita banyak pendapat dekat sini. Itulah. Mostly kita ada cara. Kita ada mekanisme. Okay, kita ada mekanisme. Kita dah buat laluan-laluan khas kan. Saya percaya. Dua MPP di sebelah tapi saya. Tapi mereka memilih untuk bercakap secara terbuka. Takut. Ada dalam media sosial ni kan sebenarnya. Ataupun mungkin budaya kot. Budaya. Mungkin mereka dah terbiasa. Trend. Dia dah trend. Mungkin lah. Mungkin trend generasi mana tu? Generasi mana tu? Tak tahulah. Tapi pasti. Dengan cerita memang benda confession ni dah agak lama. Tapi sebenarnya itulah one of the mechanism perang media. Engkau tengah menyatakan perasaan, tapi at the same time kau tengah memburukkan somebody. Mungkin kau tak mention nama. Tapi between you and the opponent, engkau sedang berperang. Tapi menggunakan satu platform yang kau cuba meraih simpati. Jumpa pun ayat tu. Meraih simpati netizen untuk menyokong pendapat engkau. That's why tadi yang seperti saya katakan, kita ada army of netizen. Jadi army itu adalah sebenarnya kunci perang
Faham? media. Betul. Betul lah. Kalau macam kita dah sembang pasal convention dan sebagainya, kita dah cakap macam mana etika dan juga sebagainya. Cuma kita nak tambah lah kepada saudara Ziyad lah. Mungkin kita tanya lah kan. Kita dah cakap kita dah ada game, kita ada player-player dalam media ni. Betul. Keyboard betul, warrior, betul, betul, influencer betul. dan sebagainya. Cuma mungkin daripada pendapat sudut hati saudara Ziyad. Sudut hati Macam mana kita nak dalam sebagai contoh saya ambil kira saya sebagai influencer, saya nak menyampaikan info-info yang orang kata sahih. So macam mana kita nak pastikan etika ni dilaksanakan oleh semua kata pengguna media masa. Mungkin saudara Ziyad boleh sepatah dua kata. Okey, sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Tak sepatah dua kata. Okey, yelah kita tahu saya rasa untuk basic knowledge lah untuk orang buat posting tentang benda yang bermanfaat dan juga betul, tepat dan saya ni semua dah tahu. Sebab kita memang kadar literasi kita bukannya rendah. Kan? Betul. Semua di universiti semua dah tahu macam nak buat posting yang betul. Kan? Dia tak ada isu sebenarnya, Izul. Cumanya nak ke tak nak? Dia macam tu kan. Dia kena sambung sikit nak ke tak nak. Nak ke tak nak kan. Jadi nak ke tak nak you nak posting secara tulus, ikhlas kan, ataupun you mempunyai objektif yang lain kan. Sebagainya. Yes, selalunya saya tengok sebab saya nak cerita pun macam mana buat posting yang betul apa. Bagi saya penonton kita semua pelajar universiti terutamanya kan. Kebanyakan mereka dah tahu. Dah tahu. Cumanya saya nampak kebergantungan kita lah. Kalau kita tengok kebergantungan manusia ni, bukan manusia lah, populasi di UPM ni. Saya yakin dia percaya memang kebanyakan bergantung kepada gadget. Betul tak? Betul. Tetapi ilmu tentang bagaimana untuk mengurus masa dengan gadget, informasi dengan gadget, terutama dengan media, tidak banyak diketengahkan perkara mungkin tersebut. Itu boleh jadi once of manifesto atau Izul tanda kot. Rahsia. Mungkin itu boleh jadi sebagai satu bentuk manifesto atau pun sebagai bentuk program. Mungkin sebab apa? Ada juga saya nak lah kita ni boleh saya share sikit fakta. Boleh sila. Arwan Shah 2023. Okay. Dia dapat tiba 71% pengguna TikTok dalam kalangan mahasiswa memberikan alasan bahawa media sosial tersebut sebagai medium hiburan berbanding sebagai medium informasi. Dan mereka guna media tersebut 2 jam ke atas. Betul. Bayangkan. Sama. So budaya tu di-create dan akhirnya apa akan berlaku pada tingkah laku mereka. Itulah saya cakap perang dah tak ada kerja dah biasa. Dah rasa army, dah rasa netizen belum tahu. Tak masuk office rasa tak best. Tak masuk media rasa macam lain je kan. Tak komen rasa lain je. Jadi dia cerita keyboard warrior. Cerita bijak pula kan. Nampak post dia ni macam bijak pula dah. Aku pun ada knowledge. Nak challenge knowledge pula. Ada. Dia sekarang dia macam upgrade. Dia bukan bash terus tau. Dia challenge knowledge tu. Tiba-tiba itu kau saya ada nampak degree ke tak? Dia tanya kau ada degree ke tak? Kau degree mana? Kau degree mana? Jangan malukan UPM. Kita bangga. Kita bangga. Okay, itulah kot pendapat saya. Saya rasa untuk educate pelajar ni mereka dah tahu. Cumanya persoalan yang saya nak bawa balik kepada moderator dan juga panel, kenapa mereka ada kadang nak kadang tak nak untuk tell the truth. Betul kan? Tapi saya rasa trend sekarang memang orang kata mengejar populariti. Betul. Salah satu. Salah satu. Saya ingat salah tadi. Salah satu. Kan? Ada juga yang nak kejar jadi influencer, tapi yelah mereka mengikut trend. Mungkin nak cari income, side income betul lah. Dapat ramai followers dan buat produk pula. Kita tak tahu. Mereka ada. Kadang-kadang publicity murahan pun ada. Itu biasa. Itu biasa. Itu kalau kita kupas tiba-tiba buat marah-marah kan. Rupanya pegang Kaabah macam tu. Sensor. Sorry. Tapi dia dah buat penjelasan. Isu tu ada sebab dia. Nampak tak? Itu orang yang ada ilmu, walaupun mereka tidak beretika, tetapi mereka ada justifikasi untuk memberitahu kepada netizen apa sebenarnya yang berlaku. So kita ni yang mendengar nak menulis ni, kita dengar tak explanation dia. Tulis tak balik apa yang dia explain. Tak ada dah. Masa bubur je. Lepas tu dia cakap benda baik. Tak payahlah kot.
Itu kita biarkan. So betul nampaknya kedua-dua panel kita memang saya rasa boleh lah selalu sangat layan TikTok. Sebab saya kadang-kadang agak lost. Tapi nampaknya diorang rancak dengan diorang punya data cakap 71% mahasiswa. Wah, termasuklah kot. Ada tadi ada citation. Ada citation. Okey, betul, itu sahih. Okey, contohlah kita dah cakap pasal pengalaman kata pendapat dia sendiri. Cuma kalau kita nak sentuh keadaan dengan atau kita pergi kepada akta dan undang-undang, mungkin saudara Ziad ataupun saudara Jacob nak tambah sikit berkenaan dengan penguasaan undang-undang akta dan sebagainya. Silakan. Sebenarnya untuk tuan-tuan tuan-tuan ada di sebelah saya ni, kita ada satu yang dikatakan bukan halangan, bukan juga keterbatasan. Kita ada something yang keterbatasan. Soalan sebut keterbatasan dalam apa yang kita sampaikan. Not everything kita boleh, orang kata membuta tuli, kalau dalam bahasa kasar dia membabs buta. Membabs buta. Maksudnya ada sensor sendiri. Ada sensor. So dekat situ sebenarnya ada perkara yang menghalang kita untuk menyatakan, contohnya kita menyentuh isu-isu sensitif. Okey. Sebenarnya zaman sekarang kita memang ada diberikan berkebebasan untuk bersuara, berkebebasan untuk contohnya komen, tak komen tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma ada beberapa kepentingan untuk menjaga sensitivity. Ingat, di negara kita berbilang bangsa, kaum dan agama. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia, tiba jadi menteri pula. Mentang-mentang lah selalu turun naik Kementerian Perpaduan Negara, so jadi Menteri Perpaduan dah kan. Jacob declare itu tapi tak ajak saya langsung join saya nanti. Tak apa. So ini once of knowledge juga lah yang saya belajar. So perkara-perkara sebegini kita perlu elakkan. Kita tak nak tragedi. Tragedi apa? Banyak tragedi. Nak yang mana? Jangan tragedi Oktober. Itu lagu kan? Kita tak nak jadi terjadinya tragedi 13 Mei. Disebabkan momokan, propaganda, disebabkan ketidakpuashatian. Benda sensitivity itu dipertengahkan dan menyentuh isu masyarakat. Kalau kita dalam konteks mahasiswa, kita menyentuh sensitivity mahasiswa tersebut, benda itu sebenarnya akan memporak-perandakan sesuatu perkara. Jadi di sini kita bersyukur negara kita mempunyai undang-undang, peraturan. Walaupun saya bukan budak law, tapi saya cari. Kita ada kesahihan dari kat sini kita cari. So ini kebiasaan lah di saman menyaman yang juga dipakai oleh orang yang telah difitnah, orang yang telah dipermalukan, dimomokkan dekat media sosial. So akta-akta yang kita boleh ketengahkan, mungkin orang tu boleh diambil tindakan, which is Akta Hasutan 1948. Itu merupakan salah satu akta yang mana ada beberapa perkara dalam kita punya kebebasan, ada keterbatasan dia. Betul. Kebebasan mempunyai keterbatasan. Jangan sampai jangan sampai engkau bertindak menghijak kepala. Betul. Dia nak kebebasan media, tetapi dia kena ada guideline. Ada guideline. Engkau bukannya katanya boots bukannya boots kau. Orang kata I'm respect you because you're education person, but I'm sorry. Because you're not civilized. Kau tak ada tamadun. Betul. Jadi tamadun tu bukannya menggambarkan kita bagus dari segi teknologi, tapi dari segi ada peradaban kita. Ya, betul. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni dekat hidup dalam negara serumpun. Betul. Apa sebenarnya peradaban? Mungkin kita ada norma kemelayuan, kita ada norma Borneo dekat situ. Apa sebenarnya ada peradaban kita dekat situ? Betul. Kita mengukur bagaimana kecerdasan kita untuk berkata-kata. Okey. Habis tu ada lagi satu akta. Ada lagi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, ini memang biasa dipergunakan pula. Memang sentiasa digunakan untuk memberi fahaman kepada publik. Indonesia pula. Tak apa, campur-campur kepada komuniti bahawa dalam kita bersosial, dalam kita menggunakan social media perkara-perkara yang kita perlu ingat sebagai seorang rakyat Malaysia, which is jangan menyentuh isu sensitif. Okey, apa contoh isu sensitif? Mungkin saudara Ziad sekejap je. Mungkin something 3R. 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 Apa ada kan 3R? Kita ada race. Okey. Religion. Last. Race, religion, tak sampai. Ada yang ketiga bukan ringgit.
Itu jawapan yang pasti bukan ringgit. Ataupun kalau kita nak biar penonton ni cari jawapan dia, kita cari jawapan dia. Tarik terakhir apa? Ini adalah point untuk anda berfikir knowledge bukan perang tapi macam saya pula nanti dia boleh ambil dua. Tapi yang pasti tu bukan ringgit. Kita ada race, apa lagi? Religion dan royal. Satu lah kita punya raja. Okay. Dan dah risau adik. Ada sensor. Kita dah cakap bawa perang saraf kan. Sekejap lagi kita kena perang. Lepas keluar. Okay, dan satu lagi adalah Akta Keterangan 1950. So kalau saya nak menerangkan ketiga-tiga akta ni, sorry lah, saya minta maaf sangat-sangat. Tak apa, mereka boleh Google. Boleh Google Okay. Sebenarnya saya bukannya orang yang punya specialist tentang law. Okay, tapi kita acknowledge pasal benda. Tapi negara kita ada that rules yang kawal selia perkara-perkara tersebut. Special kita acknowledge. Jangan bertindak palatau. Kalau tak tahu jangan palatau. Nampak sangat memang kaki TikTok. Betul. Ayat-ayat pun. Ayat. Nampak daripada awal. Tapi mungkin saudara Jaka dah menerangkan berkenaan 3 akta yang boleh kita pakai untuk menerangi berita palsu dan sebagainya. Mungkinlah daripada saudara Riyad sedikit pendapat daripada berkenaan dengan akta-akta tersebut. Saya tahun lepas pada bulan 5 telah berlangsung satu sambutan Hari Wartawan Nasional. Dia panggil Hawana. Saya suka tema dia media bebas tunjang demokrasi. Saya tahu confession semua nak kebebasan, betul tak? Betul. Mereka nak bebas. Tapi Jacob dah cakap kita nak bebas boleh, tapi jangan sentuh 3R, kita ada undang-undang. Tetapi sejauh mana efek daripada demokrasi? Adakah kalau kita ada guideline ni tak bebas? You rasa macam mana Jacob? Tak bebas ke? Dia sebenarnya bukan bebas. Bukan dikata tak bebas. Dia tentang kita nak mengekalkan perpaduan keharmonian. Dia sebenarnya ada mekanisme. Kita ada mekanisme, kita ada indikator kita. Betul. So ada satu konteks yang kita boleh katakan dekat sini. Apakah keterdesakan perkara itu perlu dilaksanakan? Maknanya mereka ni kena ada etika lah. Yes. Betul. Saya setuju dengan etika. Setuju. Semasa hari tersebut, Hari Wartawan Nasional tu, mereka ketengahkan tema ni. Dan ada juga saya dengar ulasan terutama daripada Ketua Pengawal Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama iaitu Cik Roslan Arifin. Dia cakap cabaran utama penyebar maklumat ni adalah disebabkan pengguna media sosial yang tidak terlatih. Maksud tidak terlatih ni, mereka macam wartawan, mereka sort berita tu dan mereka ada etika. Kita ni bukan pengamal media lah, cakap pengguna media sosial yang tak terlatih lah. Kita kena ada latihan sikit. Betul tak? Kita boleh bebas, nak bebas tak ada masalah, siapa nak halang. Tetapi ada etika kan? Untuk kita kawal perpaduan 3R. Boleh nak cakap pasal raja dalam konteks ilmiah tak ada masalah. Tapi kalau you letak inject nilai permusuhan, itu yang masalah. Dan kita cakap letak pula fakta yang tidak tepat. Cakap macam-macam, tapi bila kita check rupanya ada agenda tertentu. Itulah kita boleh bebas. Saya sokong untuk tema tahun lepas kan, media bebas tunjang demokrasi. Tahun ni saya tak tahu, mungkin akan diadakan mungkin bulan 5 ni. Bulan 5 juga. Bulan 5 ni kot. Jadi sebelum kita pergi jauh kepada penggulungan kita, tiba macam debat. Jadi sebenarnya perkara-perkara begini ada keperluan dia. Dahulu dia ada keperluan kenapa perang media ini terjadi. Contohnya sebagai gerakan kita nak memboikot, which is dengan isu saudara kita dekat Palestin dekat sana. So itu sebenarnya kita nampak konteks perang media yang terjadi di seluruh negara yang kita orang kata menengahkan isu-isu kemanusiaan. Itu sebenarnya ada satu konteks kebaikan dekat situ. Jadi jangan menyalahgunakan fahaman tersendiri yang mengikut daripada segi rasional dan orang kata members buta. Iyalah. Banyak sensor. Banyak sensor. Tiba-tiba membuat buta. Membuat spekulasi sendiri. Jangan kita bertindak
memanipulasi sirkulasi yang dimanipulasikan. Sehingga menerbitkan sesuatu persepsi. Nampaknya alamak, saya undur diri sekejap. Okay, sekarang kita dah cerita pasal macam mana apa itu peluang media dan juga macam mana peluang media berlaku. Tapi kalau boleh kita nak melengkapkan kita punya circle perbincangan ni kan, kita mestilah menyampaikan pendapat, menyampaikan apa langkah-langkah yang kita boleh jadi pengamal media yang terbaik. Silakan mungkin mulakan dengan bakal doktor kita. InsyaAllah. Amin ya Allah. Saya ikutlah daripada Encik Hafiz bin Abdul Rahim, iaitu beliau adalah Timbalan Pengarah Gerak Perang Saraf Majlis Keselamatan Negara. Okey, beliau ada nyatakan antara peranan tanggungjawab sebagai seorang pengguna media sosial adalah menyebarkan maklumat sahih dan benar, tidak membuat provokasi yang boleh mencetuskan perpecahan kaum dan juga tidak melakukan penipuan cyber. Okey, dan ada lagi lah. Okey, tu antara part yang orang cakap tengah hot sekarang. Bagi pendapat personal saya adalah yang pertama, semak silang. Cross check. Ini betul-betul artikel betul-betul artikel kita dapat maklumat, kita semak sumber, sahih. Kita nak sahihkan sumber tu, kita semak satu lagi sumber yang memaparkan cerita yang sama. Adakah cerita tu sama? So kita tengok, contoh kita tengok TV3. Okey, keluar cerita. Tengok TV1. Samalah berita dia. Fakta dia lebih kurang sama. Kita dimasukkan semak kita dan silangkan dengan sumber lain. Kita semak, silang. Lepas tu kita tengok pula data ni dua-dua cakap daripada Department of Statistics Malaysia. So kita buka website, kita buka Department of Statistics. Betul lah ada data ni. Memang keluar dekat TV3, TV1. So itu that etika ataupun knowledge yang kita amalkan. So bila ada benda tu, datanglah apa maklumat pun, bila you rasa janggal, you akan terus semak dan buat semakan silang. Okay, kemudian yang ketiga ni saya juga selalu buat. Kita cari pakar. Katalah dia ni memang pakar dalam bidang psikologi, masalah behavior. So kita dah baca data, kita nak sahkan, ialah tengok data bukannya manusia. Betul. Kita nak tahu juga pendapat pakar. Apakah dia punya pandangan dari sudut kepakaran dia. So kita compare dan kita rumuskan, buat pendapat kita sendiri. Itulah etika, terutama kepada mahasiswa di luar sana. Betul, menarik. Dua etika yang saya rasa kalau mahasiswa dapat pegang dan juga dapat gunakan sebaik mungkin, insyaAllah kita dapat mewujudkan komuniti pengamal media yang baik dan budaya yang terbit dari situ, ada budaya yang bagus, terusnya melonjakkan nama negara kita juga. Betul. Mungkin daripada saudara Jacob nak tambah sikit je. Sikit je. Saya tak banyak dia point tak dia kita silakan. Inilah betulnya, dengar boleh, percaya jangan. Ringkasnya, berilmu berbakti. With knowledge you serve something. Dengan orang kata dengan ilmu you bertindak berdasarkan ilmu tersebut. UPM. Betul. Berilmu berbakti. Betul-betul keluaran kilang UPM. Kilang UPM. Sama kita. Sama kilang UPM. Tiga. Jadi sebenarnya dengan apa yang kita ada, kita mungkin saya bukannya nak menghujat, nak marah kepada saudara Ziad, bukan. Mungkin sebagai orang kata yang terdidik, yang mempunyai pengetahuan, mungkin dia boleh katakan sebegitu, mempunyai sumber, mempunyai perkara-perkara tersebut. Tapi kita kena ingat, saudara, kita mempunyai lapisan masyarakat tentang fahaman tentang taraf kependidikan mereka. Betul. Kita kena tengok siapa sebenarnya pemain keyboard warrior netizen dalam sosial media ini. Mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan bagaimana. Mungkin ada yang terikut-ikut, mungkin ada yang nak berlawan tentang fahaman masing-masing. Jadi kita kena tengok konteks bagaimana, apa yang sepatutnya as a human kita perlu buat. Itu yang kena start dari kita. Kena start. Kalau kita start buat, benda ni akan jadi seperti bola salji. Dia akan kecil besar sehingga mereka teredukasi daripada dan mungkin kita punya saya nak tambah lah. Tambah sikit. Sikit. Sebenarnya saya rasa golongan komuniti belia pendidikan ni yang sepatutnya betul, macam tadi saudara cakap, kata ada lapisan masyarakat yang berbeza. Tapi bagaimana kita nak menjadikan satu fakta tu, orang baca panjang, kita translatekan kepada infografik seperti itu. Betul. Kita kena ada tanggungjawab. So saya rasa belia pendidikan ni kita boleh kata sumbang kepada komuniti lah, kata. Betul. At least dah baca sikit, yakin dengan tu, dah semak silang sebagainya, dah ada etika, ada ilmu, buatlah bakti. Betul. Last kita berilmu bakti. Betul. So yang penting dekat sini adalah education before transformation. You want to transform a people, you must educate them. Kita kena mendidik mereka. Jadi dalam educate konteks ourselves media, first and then
baru mereka. So dalam konteks kita penggunaan media sosial ini dengan knowledge, kau nak menjadikan satu transformasi dalam peribadi engkau. Dalam I want to give us something to community, I want to influence something, but you don't have any knowledge, you want to transform yourself. Betul. Tiba-tiba jadi ni kan influencer pula kan. Tapi dekat sini kejap sabar. Itu saya cakap. Okay. Dengar boleh percaya jangan. Jangan. Tadi kata sikit. So dekat sini saya memang nak key point kan lah ya. Key point dekat sini, education before transformation. Everything apa yang you buat kena knowledge dahulu. Betul. Sedangkan dalam kepercayaan masing-masing pun orang kata mungkin agama Islam dikatakan membaca lah. Betul kan? Betul. Wahyu ke apa? Aku takut aku salah ni. Tak apa, teruskan. Betul kan? Tiba-tiba jadi nama daripada Jacob ya. Okay, dah habis. Okay. Mungkin kita nak simpulkan tadi kita ada sentuh juga macam mana mahasiswa menjadi satu kata komuniti yang suka buat penulisan. Saya suka kalau macam sebab di mana-mana pun kita kata penulisan itu sangat penting. Sebab apa? Kalau kita cakap pada Zakbar yang mengatakan kayanya saudagar-saudagar itu adalah dengan emasnya. Tapi kaya dengan sarjana tu adalah dengan penulisannya. Betul. So maksudnya dengan ini kita pun nak menyuruh kepada mahasiswa kalau boleh kita membantu lapisan masyarakat yang berbeza. Kita tahu kita adalah belia pendidikan, tapi dalam masa itu kita boleh menyumbang bakti untuk memberikan something kepada masyarakat balik. So kalau kita nak wrap up semua kan, satu kupasan kita wrap up. Ini dapat sebab kalau kita tinggal sikit gap saya rasa banyak mencelah. So saya terus tutup. So kalau macam kita nak wrap up daripada awal sampai ke habis kita pun sesi, banyaknya kita menceritakan tentang etika, ilmu dan juga adab, di mana kita perlu pegang untuk menjadi satu pengamal media yang berkata baik dan juga bagi sumbangan kepada negara jugalah. And saya rasa kali ni untuk topik pada kali ni sangat sukar, tapi kita dah rasa kita dapat dua panel yang sangat arif dengan kita punya topik pada malam ni. Jadi saya rasa mahasiswa sangat beruntung. And kalau macam jika ada kita pun kalau ada daripada mahasiswa nak sampaikan topik-topik kita nak bahaskan, boleh komen di bahagian bawah kita kan. Dan juga saya rasa itu saja untuk kita punya topik pada malam ni. Terima kasih saudara Riyad. Terima kasih juga saudara Izul kerana sudi menyebut. Terima kasih juga saudara Izul. Boleh bagi dia belum jemput. Saya baru nak cakap terima kasih saudara Riyad. Semoga berjaya dengan baik-baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih. Saudara Jacob berjaya dalam kehidupannya, insya-Allah. So saya rasa itu saja untuk malam ni. Last. Malam ni kita dah ada last. Ada last. Okay, kita bukan ada tagline dulu. Okay, terima kasih semua untuk pendengar semua dan terima kasih juga kepada panel pada malam ni. Baik, sekian saja. Nak buat lagi? Okay.